أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم لأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Maka Tuhan mereka perkenankan doa mereka dengan firman-Nya, sesungguhnya aku tidak akan mensia-siakan amal orang-orang yang beramal dari antara kamu, sama ada lelaki atau perempuan, kerana setengah kamu adalah keturunan dari setengahnya yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah kerana menyelamatkan agamanya, yang diusir keluar dari tempat tinggalnya, dan juga yang disakiti dengan berbagai gangguan kerana menjalankan agamaku, dan yang berperang pada jalan Allah, dan yang dibunuh, yang gugur syahid dalam perang sabilillah. Sesungguhnya aku akan hapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan sesungguhnya aku akan masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, sebagai pahala dari si Allah. Dan si Allah jugalah pahala yang sebaik-baiknya bagi mereka yang beramal soleh. Setelah disebut dalam ayat yang kita baca minggu lepas tentang mereka yang berfikir tentang kejadian langit dan bumi, menandakan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh keimanan. Selepas itu mereka berdoa kepada Allah dengan doa yang kita sebut minggu lepas, yang disebut minggu lepas. Mereka berdoa, Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad aghdaita wa ma lizzalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya siapa yang kau masukkan ke dalam neraka, engkau kecewakan dia, dan tiada pertolongan bagi orang yang zalim. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar seruan yang mengajak kami beriman dengan Tuhan kamu, lalu kami beriman kepadanya. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tebuhlah kesalahan kami, dan matikan kami bersama orang yang baik yang soleh. Wahai Tuhan kami, kurniakan pada kami apa yang telah janjikan melalui Rasul-Rasul-Mu. Jangan kecewakan kami pada hari kiamat. Sesungguhnya engkau tidak mungkin janji sekali-kali, wahai Tuhanku. Lalu Allah Ta'ala ikuti firman-Nya, fastajaba lahum rabbuhum, maka doa mereka diperkenankan oleh Tuhan mereka. Dan ini doa yang disebut ni doa yang molek. Yang molek kita doa lepas sembahyang, doa daripada ayat Quran.
Doa daripada Al-Quran. Doa yang Tuhan ajar dalam Al-Quran. Terus disebut. Fastajaba lahum, lalu Tuhan perkenankan untuk mereka. Tuhan terima doa mereka. Terus Tuhan terima doa itu dengan menyatakan doa mereka diterima oleh Allah Ta'ala dengan sebab keikhlasan dan keimanan yang sungguh. Tuhan menegaskan, Anni la udhi'u amalin minkum. Sesungguhnya aku tidak mensia-siakan amalan yang dibuat oleh seseorang yang beramal di kalangan kamu. Min dzakarin aw unsa, daripada lelaki atau perempuan, ba'dukum min ba'd, setengah kamu daripada setengah yang lain. Mengikut riwayatnya, Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanyakan Rasulullah, mengapa dalam Quran dia sebut orang lelaki dan sebut orang perempuan? Walaupun sebut lelaki masuk perempuan juga, tak sebut khusus. Sebut orang lelaki. Ya ayyuhallazina amanu, mereka yang beriman. Banyak doa-doa ayat Al-Quran sebut orang lelaki. Mana orang perempuannya? Allah Ta'ala turunkan ayat ini, Anni la udhi'u amalan minkum min dzakarin aw unsa. Aku tidak mensia-siakan amalan yang dibuat oleh kamu sama ada lelaki ataupun perempuan. Ba'dukum min ba'd, setengah mereka setengah yang lain. Aku terima mereka. Sama ada mereka beramal masing-masing atau betul menolong antara satu sama lain. Aku terima amal, tak ke lelaki, tak ke perempuan. Asal dia beriman. Pahalanya sama saja. Satu amalan baik 10 kali ganda. Ada yang 700 kali ganda. Ada yang tidak terkira gandanya. Tuhan beri begitu. Barang siapa yang berbuat amal yang baik, lalu dia uzur, tak boleh nak buat amal itu. Masa dia uzur, dia sabar. Dia beri pahala amalan itu. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Dia beri pahala amalan itu. Dalam hadis yang lain, seorang sahabat dikenali dengan Khatibatun Nisa, ahli pidato perempuan, Asma binti Yazid radhiyallahu anha, kalangan Ansar. Perempuan yang suka bercakap, yang paling banyak bertanyakan Nabi SAW. Orang lain banyak malu nak tanya Nabi, dia berani tanya Nabi. Bila ada orang puang dia masalah, suruh dia tanya Nabi. Asma binti Yazid radhiyallahu anha. Disebut dalam satu riwayat, satu hadis, Asma tanya Nabi wa Rasulullah, semua boleh ke orang lelaki belaka? Berjihad boleh ke orang lelaki? Pergi haji orang lelaki jadi kepala? Tu imam orang lelaki, orang puang tak jadi tu imam? Pemimpin orang lelaki, perempuan tak jadi pemimpin? Mana hak orang perempuannya? Asma bin Yazid tanya Nabi. Lalu Nabi kata, muta'at pada suamimu, mengikut suamimu, khidmat pada suamimu. Kalau mau khidmat pada dia, mu boleh pahala suamimu buat. Apa suamimu buat, mu khidmat untuk dia, mu dapat pahala yang sama, kata Nabi. Itu kelebihannya. Termasuklah ayat ini juga, ba'dukum min ba'd, setengah kamu dengan setengah yang lain. Maknanya orang perempuan dapat pahala yang sama dengan tugas suami dia bila dia bantu suami dia. Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udu fi sabili, maka orang-orang yang berhijrah, yang dikeluar dari kampung halaman mereka, yang disakiti kerana perjuangan perjalanan Allah, wa qatilu wa qutilu, yang berjuang membunuh dan dibunuh di medan peperangan, la ukaffiranna anhum sayyi'atihim, aku akan tebuskan dosa-dosa mereka. Dosa-dosa mereka aku tebus. Allah Ta'ala kata juga, maka barang siapa yang berhijrah, sama ada orang lelaki ataupun perempuan, yang dihalau dari Mekah ke Madinah kerana Islam, kerana masuk Islam, diseksa, disakiti, tak boleh nak amalkan ajaran Islam di Mekah. Akhirnya orang Madinah terima Nabi, serah tanah air mereka ke Nabi. Lalu Nabi berhijrah ke Madinah.
suruh sahabat-sahabat berhijrah. Maka berhijrahlah para sahabat dari Mekah ke Madinah. Hijrah ni bukan mudah. Bukan macam kita pindah nak pergi ke laut, pindah nak pergi petanang, pindah nak pergi berniaga mana-mana tempat. Hijrah ni menghadapi bahaya yang menyabung-nyama. Orang tunggu tengah jalan nak bunuh, meninggalkan harta, meninggalkan keluarga. Ada orang tu dia hijrah, tinggal anak bini, dia dulu pergi ke Madinah. Sebab begitu, tinggal keluarga dulu kerana nak kuatkan Islam di Madinah. Meninggalkan harta, meninggalkan macam-macam, meninggalkan segala kemudahan di Mekah. Menyabung nyawa, bukan mudah berhijrah ini. Dan sebab itulah mereka yang menjadi generasi awal di kalangan orang Islam dapat pahala yang paling besar lebih pada orang lain. Disebut dalam hadis, jangan kamu cela sahabat-sahabatku yang terdahulu. Kerana sejumput yang dibelanja oleh seorang sahabat yang awal tak sama dengan emas sebesar bukit Uhud, kata Nabi. Secupuk dibelanja oleh sahabat yang berjuang menegakkan Islam di zaman awal Islam. Secupuk gandum, beras, lebih mahal daripada emas sebesar bukit yang dibelanjakan oleh orang lain. Kerana zaman itu zaman pengorbanan, zaman perjuangan. Mereka diunyanya, disakiti kerana berpegang dengan agama Islam. Waqatalu, dan mereka berperang perjalanan Allah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Waqutilu, dan dibunuh. Ada yang berperang dibunuh di medan perang. Meninggalkan kaum keluarga, meninggalkan anak isteri. Meninggal orang yang dikasihi, dibunuh kerana berjuang menegakkan Islam. Tuhan kata, la ukaffiranna anhum sayyi'atihim. Aku tebuskan segala dosa-dosa mereka. Dosa-dosa mereka ditebus oleh Allah Ta'ala. Seorang sahabat bertanya ke Nabi SAW, wahai Rasulullah, sekiranya saya mati di medan perang, apa yang saya dapat? Rasulullah kata, Tuhan ampunkan dosa-dosamu. Banyak mana besar dosa pun Tuhan ampunkan, kecuali hutang. Kecuali menghutang dengan orang, hutang kena bayar, tak boleh. Kalau mati syahid sekalipun, hutang orang tak bayar, tertanggung hutang itu. Ini beratnya hutang ni. Hutang dengan buat mudah. Nak lepas hutang orang, dia perang sabir biar mati tak bayar hutang. Tak boleh. Hutang orang kena bayar. Itu berkait manusia. Dosa-dosa dia ampun berkait dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ampun. Adapun berkait dengan manusia, mesti kena bayar hak dengan manusia. Tidak boleh. Tunaikan hak manusia. Ini tanggungjawab yang mesti kita tunaikan. Dengan sebab itu, bila seorang tu nak pergi berjuang, dia kena minta halal. Kena bayar hutang dulu, atau minta halal dengan orang yang dia berhutang dengannya. Kecuali jihad fardu ain. Jihad ni ada dua, jihad fardu ain dan jihad fardu kifayah. Jihad fardu kifayah ialah dalam keadaan Islam sudah memerintah, Islam sudah kuat, Islam sudah bertapuk, maka dia hantar orang berdakwah, melindungi pendakwah, melindungi orang yang berniaga di luar negara Islam. Kena ada pasukan, ini fardu kifayah. Orang kita fardu kifayah ni sembahyang orang mati je, orang Melayu. Hak tu sembahyang orang mati je. Jihad tak ada, benda lain tak ada, kemudian asah tak ada. Kita kena sedar dalam Islam ni semua perkara umum adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Termasuk berniaga fardu kifayah. Engineer fardu kifayah. Pertanian fardu kifayah. Berperang dalam keadaan orang Islam dah kuat fardu kifayah. Banyak fardu kifayah. Jangan fardu kifayah tu sembahyang orang mati je. Ni doktor ni. Ni jahil. Tak tahu dalam bab agama. Dengan bagi orang Islam jadi lemah, tak kuat. Orang Islam mesti kuat. Semua perkara, kemudahan-kemudahan orang Islam kena ada. Tak boleh orang Islam tak ada. Jadi fardu kifayah. Jadi dalam keadaan Islam kuat, jihad fardu kifayah. Adapun dalam keadaan Islam sangat berbahaya, musuh dah masuk dalam negeri Islam,
dah tawan negeri Islam, dah takluk negeri Islam, macam di Palestin. Masa itu jihad fardu ain. Jihad wajib di atas tiap-tiap orang Islam, jadi fardu ain. Sama ada lelaki, perempuan, budak-budak yang mampu, termasuklah mereka yang berhutang, tak perlu minta izin kepada orang yang dia berhutang. Maka jadi fardu ain. Termasuklah anak, tak perlu izin ayah dalam keadaan yang sangat bahaya. Termasuklah muslimat, tak perlu izin suami. Sabar begitu sekali. Bila jihad sudah jadi fardu ain. Islam dalam keadaan bahaya, tak ada izin lagi. Ini keadaan gitu. Sama ada orang lelaki atau orang perempuan, Tuhan memberi pahala yang sama di antara mereka. Pahala yang sangat besar si Allah, sehingga sumbangan yang dia beri 700 kali ganda atau tak terhingga. Yang mati di medan perjuangan itu dijamin masuk syurga, ruh masuk syurga, dan boleh memberi syafaat 70 orang daripada keluarga. Ini kelebihan. Wala udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan aku masukkan mereka ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungai-sungai, banyak sungai dalam syurga. Sungai apa? Sungai air biasa. Air yang sedap, air yang tak jadi larut, yang tak jadi kurang sedap rasanya. Sungai daripada air madu. Air madu. Lebahnya tak ada, air madu saja. Bersih daripada lirin. Sungai daripada susu. Dan sungai daripada buah-buahan. Kita Jawi sebut sungai Arok. Arok ni mabuk lah. Daripada buah lah. Maksudnya sungai daripada air buah-buahan. Air buah-buahan. Yang ini buah-buah yang tidak memabukkan. Tak pening. Dalam dunia hari ini, air buah tu dia perang, dia jadi mabuk, tak memabukkan. Itu sungai-sungai dalam syurga yang mudah mengambil airnya. Sawaban min indillah, ganjaran dari sisi Allah. Wallahu indahu husnul thawab. Dan Allah di sisinya ganjaran yang terbaik, yang tak hingga baiknya, sehingga ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Barang yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah terlintas dalam hati manusia. Sehingga digambarkan dalam hadis, orang yang paling rendah syurganya itu, setelah dia duduk dalam syurga, Tuhan suruh dia khayal nak banyak mana. Nak banyak mana. Lalu dia pun khayal nak lebih lagi. Tuhan beri. Itulah fikir lagi. Dia fikir nak lebih lagi. Tuhan kata fikir lagi nak banyak mana. Fikir lagi. Akhirnya Tuhan kata, ya Tuhanku, tak reti nak fikir dah. Habis dah. Itu rendah sekali. Ini nikmat dalam syurga yang kita kena sedar. Syurga ni adalah pemberian daripada Allah Ta'ala. Bukannya upah. Kalau upah kita semayang banyak mana sangat. 5 waktu lama banyak mana semayang. Tak dapat sejam 5 waktu kalau capur-capur. Nak bayar syurga, tak boleh. Syurga. Satu jokong. Dalam syurga, jokong emas. Nak bayar pun tak kok. Dengan semayang kita, dengan sedekah kita, dengan apa kita. Di mana semayang kita, ibadat itu menandakan kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala balas ke kita, berlipat kali ganda lagi. Lebih daripada itu lagi. Ini kita kena faham, kena sedar. Dengan sebab itulah, mereka yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, Nabi-Nabi, walaupun mereka tak ada dosa, mereka rasa rendah diri, rasa sikit amalan mereka. Kita ni berasa banyak ada amalan kita. Kita kena sedar, apa yang Tuhan beri pada hari kiamat itu kurnia daripada Allah Ta'ala, pemberian daripadanya. Wallahu a'lam.